Baiklah, mari teruskan dengan menjemput Puan Nuraisha untuk memberikan taklimat. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Okey, Assalamualaikum dan selamat petang, salam sejahtera diucapkan kepada semua. Pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Sharifah Aminah, kepada pejabat TNCPI kerana sudi menjemput pihak kementerian untuk kita bagi share lah talk mengenai ICF ni. Sekarang online ni, taklimat secara online, meeting secara online is our new norm kan. Jadi kami sangat pihak kementerian memang sangat orang kata apa macam berbesar hati sebab banyak-banyak universiti UiTM je yang approach kami musim-musim macam ni kan. Okay. Jadi untuk hari ini saya akan share mengenai fund yang ditawarkan oleh kementerian. Nama kementerian kami dah tak ada Mestek dah. Last time saya datang kita daripada Mestek. So this time we back to square, kita daripada MOSTI. Dalam tempoh presentation saya ni, jika ada yang nak bertanya soalan, boleh terus tanya soalan dan saya akan cuba untuk jawab soalan. Dan lagi satu, saya nak minta maaf juga kalau saya salute semua ni, saya salute tuan-puan sahaja ya, sebab saya tak salute lah yang untuk gelaran jawatan tu semua ya. Okey, boleh saya mulakan? Okey, first of all, ini kita nama baru kita Ministry of Science, Technology and Innovation. Ini sama macam kita start tahun 2004 dulu. Okey, ini basically kita punya scope of presentation kita pada petang ini. Okey. Ni saya ceritakan serba sedikit mengenai kementerian. So ini kita punya portal kita, nama pun semua dah tukar, dah jadi MOSTI. Ini boleh layari kita punya portal. Okey, yang ini pun saya dah update yang terkini. Last time 2018, kita nama ada Mestek kan, the longest name of the ministry in Malaysia. But now we back to square, kita hanya ada Ministry of Science, Technology and Innovation, di mana dua lagi kita punya core business telah berpecah kepada dua kementerian yang berbeza. Okay, this is our top management. Okay, kita diketuai oleh YB Khairi Jamaluddin dan sebagai kita punya YB Menteri dan juga YBTM kita adalah yang bahagia Tuan Haji Ahmad Amzad. This is our KSU. Saya percaya semua kenal KSU ni, Datuk Dr. Siti Hamisa, and TKSU kita adalah Dr. Nur Azman. Okay, basically untuk MOSTI, kita memang dalam kita punya Malaysian 11 Malaysian plan kita memang nak pergi kepada demand driven. Jadi untuk semua permohonan ni mestilah dalam satu bentuk proposal, cadangan yang memang orang kata apa, bukan sekadar nanti dia duduk dekat shelf sahaja. Dia bukan jadi satu bentuk research sahaja, lepas tu tak boleh nak dikembangkan. Which is di mana sekarang ni untuk MOSTI kita mestilah yang ada potensi untuk dikomersialkan, especially kalau untuk ICF. Okay? So this is the criteria of the successful applications. Yang ini very general lah untuk semua. So kalau yang macam saya maklumkan tadi, at least kena ada sebab dana dekat MOSTI ni adalah pre-commercialization punya fund, tapi dia mesti ada potensi untuk dikomersialkan. Sebab kita memang ada satu bahagian perkomersialan yang akan bantu mana-mana projek yang siap sempurna untuk dikomersialkan. Dan yang paling penting sekali, tuan-puan boleh tengok kat sini, proposal project kalau boleh ada impact to see, society, impact to the society, impact to economy, impact to environment. Yang ini memang ada markah dia. Okay. Okay, ini kita punya type of funding. Kita ada dua, International Collaboration Fund dan satu lagi MOSTI R&D Fund. Sebelum ni dikenali sebagai Mestek R&D Fund. Dia sama je, cuma kita tukar kepada nama sajalah.
berdasarkan kita punya restructuring. Okay. Untuk International Collaboration Fund, nama pendek dia ICF. Yang ICF ni memang kitaran Oktober 2019, kitaran Januari 2020 pun kita nampak dah banyak permohonan yang kita terima daripada pihak UiTM. So I would like to congratulate pihak TNCPI, pihak universiti sebab numbers tu meningkat dan kita pun jumlah permohonan yang kita terima pun 100 over. Puan Aisyah, Ya. Puan Aisyah, minta Ya. tolong hidekan sharing tab tu. Ni. Hidekan. Alright. Dah nampak Okay, terima kasih. Okay, dah. Okay. So, untuk yang cycle April ni akan tarikh tutup dia adalah pada minggu depan pada 30 April. Kekal tarikh tutup tu sebab kita memang dapat banyak soalan daripada publik tentang tarikh tutup. Tarikh tutup kekal pada 30 April. Cuma mekanisme penilaian kita sedang perhalusi sebab kalau ikutkan PKP akan tamat pada 28. So kita bagi masa seminggu selepas PKP lifted untuk applicant hantar documentation. Which is kan ada sign Pesuruhjaya Sumpah kan. So yang itu memang wajib. Tapi kita akan tengok balik dalam keadaan sekarang ni, kita akan tengok balik dan kita akan buat makluman melalui sistem IDANA on how we will proceed with the evaluation process. Okay. So untuk ICF ni, satu je yang saya nak highlight. Bila kita tengok dapat permohonan daripada universiti, kebanyakan collaborations dengan universiti luar, kita tengok macam ada setengah tu macam for the sake of ada collaboration saja. Dia tak boleh nak highlight scope of work ataupun peranan international collaborator dalam projek ni. Dia jadi macam tumpang nama sahaja. Jadi kalau boleh, bila kita memilih mana-mana international collaborator to be part of this project, kita boleh dengan jelasnya menyatakan apakah peranan kita sebagai pemohon dan juga apakah peranan international collaborator. Sebab untuk ICF ni sebenarnya kita nak learn something from kita punya counterpart lah, kita punya rakan collaborator di luar negara. Okay, jadi kalau boleh, yang ini selalunya masa pitching, applicant selalu dapat markah yang sangat rendah ataupun kadang tak ada markah bila ditanya tentang perkara ini. So yang ini memang kena jelas lah, dia bukan for the sake of ada collaborator tapi bila tanya apa peranan collaborator tak boleh nak dijelaskan. Okey, yang ini ICF macam biasa, maksimum quantum kita adalah 500,000 per application. Mode of payment yang ini adalah disbursement. Maksudnya kalau sebelum ni untuk disbursement ni kita pakai year tau. Year 1, year 2 kan, sebab durations of this fund dia maksimum 24 bulan. Maksudnya pemohon boleh pohon dalam tempoh 12 bulan, 18 bulan atau maksimum kepada 24 bulan. Jadi bila contohnya saya share lah kalau 24 bulan, kita akan bagi bahasa by tahun, year 1, year 2. Maksud year 1 ni contohnya 2018, 2019. Tapi selepas kita buat penambahbaikan last year, kita dah buat, maksudnya kemungkinan projek tuan-puan boleh kita disburse kali kedua pada tahun yang sama. So kita dah tak buat year dah, kita buat first disbursement, second disbursement. Sebab ada case, projek tu dia siap lebih awal daripada tarikh. Okay, this is TRL untuk ICF. So untuk ICF ni at least proposed project mestilah berada pada TRL 3, Experimental Proof of Concept. Kalau masih lagi daripada peringkat fundamental, kita tak boleh pertimbangkan lah permohonan. Okay. Okay, ini adalah priority area untuk ICF. Ada 5 priority area ni. Okay, dan ini adalah kita punya kena embedded dengan ni lah, Industry 4.0, IoT, nanotech. So sekarang ni banyak kita dapat permohonan, contohnya in term of IoT dengan Industry
4.0. Tapi make sure kan kalau permohonan projek tu, dia boleh jadi tuan-puan ada projek sebelum ni mungkin dengan KPM, KPT, sebelum ni FRGS ke PRGS ke, so sekarang ni dia nak pergi kepada fasa seterusnya, maksudnya dia dah pergi kepada applied research kan. Boleh jadi pada tajuk yang sama tapi tukarkan dia jadi ke second phase ke, ada fasa tu. So jangan guna tajuk yang sama sahaja daripada fundamental sampai kena mohon untuk apply pakai tajuk yang sama. Maksudnya tajuk tu boleh jadi sama tapi letakkan dia fasa 1, fasa 2 ke ataupun fasa 3. So nanti bila di peringkat kementerian, di MOSTI, bila kita pegang rekod, kita tahu oh contohnya projek ABC phase 3. Kita tahu kita biaya projek phase 3 walaupun nama projeknya sama tapi phase 3 di mana objektif dan scope of this project adalah sekian. So kita boleh differentiatekan lah dengan apa yang kita find dengan apa yang maksudnya kementerian lain kalau ada fund juga. Okey, yang ini mengenai MOU. MOU ni pun kita memang is one of the favourite question di ask by the researcher daripada applicant, kenapa kena ada. So MOU ni, ni saya bagi tips and tricks jugalah masa hantar permohonan, katalah MOU tu kita tak boleh acquire lagi tak apa, cuma kita tulis kat situ, hantarkan sekali, submit sekali dengan buatlah satu cover letter memaklumkan bahawa proses untuk mendapatkan MOU dengan sekian-sekian universiti sedang diuruskan. Jadi kita akan take note that you are working to get the MOU. Tapi masa hari pitching, bila kita dah jadualkan pitching, kita nak kalau boleh semua dokumen ni dah lengkap. Okay, yang ni clear Boleh jadi kalau dalam satu projek tu, ada setengah projek tu dia memang antara lead institution sahaja. Lead institution ni local universiti yang researcher yang apply, dia boleh collaborate dengan international collaborator. Yang ini memang wajib ada international collaborator. Tapi kalau local collaborator ni dia adalah optional sebab ada setengah pemohon dia juga collaborate dengan local university, dengan GRI. Tapi macam saya mention sebelum ni, make sure roles setiap pihak yang terlibat ni jelas. Sebab macam baru ni kita terima permohonan, dia punya local collaborator dia sampai 6. Universiti 1, international collaborator 1, lepas tu dia punya collaborator dia, local collaborator dia sampai 6, jadi sampai 8. Bila dah sampai 8 institution yang terlibat, kena faham scope of work tu apa yang terlibat, sebab nanti bila pergi kat posting kat situ akan jadi tricky. Sebab bila kat posting nanti pecah kat situ sikit, sini kat sini sikit kan. Yang itu kalau boleh kena jelas lah kalau tak cross check yang tu. So especially untuk yang smart fund yang kita ada, Teknofund semua dah habis, ICF, yang itu kita akan tengok kalau sekarang ni nama ketua projek tu sama dengan ketua projek yang sedia ada, sama ada kita minta untuk tukarkan kepada nama ketua projek lain. Maksudnya dia jadi, instead of jadi projek leader, dia cuma jadi ahli projek sajalah. Okay. So yang ini macam saya maklumkan tadi, maximum is 24 months dan kalau boleh kita recommend tak nak ada extension of time sebab kalau ada extension of time, allocation takkan ada tambahan. Maksudnya tak boleh ada sebarang financial implication, implikasi keuangan tak boleh terlibat. Kalau pun ada extension of time ni contohnya sebab masa tu perlu dapatkan certificate untuk sesuatu yang require, bukan untuk baru nak settlekan the last milestone of the project. Kecuali macam sekarang ni kan, musim sekarang ni memang kita dapat banyak permohonan sebab tak boleh pergi ke luar negara sebab due to COVID-19, tak boleh pergi buat lab work, tak boleh pergi design paper, barang daripada overseas tak boleh nak sampai, tapi semuanya perlu dinyatakan secara bertulis kepada pihak MOSTI untuk kita take into consideration jika ada sebarang permohonan extension of time di kemudian hari. So kalau macam senyap, tak ada, kita consider that you don't have any problem. Yang ini peranan project leader lah, take note on this one. So based on the approval, the first allocation will be dispersed upon stamping of the agreement. Yang ini pun kita nak highlight juga,
kalau biasanya universiti dia dah pergi stamping, contoh universiti yang jauh, lepas tu dia post agreement tu, satu salinan kepada pihak kementerian. Pihak kementerian pernah terima dalam tempoh macam seminggu selepas, dan kemudian pihak universiti dia buat satu email komplain kenapa tak dapat lagi apa ni, first disbursement Okey, yang ni kena aware lah, walaupun tarikh disburse tu pada stamping tu, tapi kita kena tengok bila pula di pihak kementerian kami terima, sebab di peringkat kementerian bila kita terima sebarang dokumen untuk proses kepada pembayaran, kita ada satu checklist yang kita kena prepare. So unit keuangan di bahagian dana akan prepare dengan kami sebagai urus setia. Lepas dah complete baru kita boleh hantar ke bahagian keuangan kementerian, untuk bahagian keuangan kementerian proses pula. So baru boleh masuk kepada akaun universiti. Yang ni saya harap clear sebab kita buat kat sini memang dia upon stamping, sebab upon stamping maksudnya you stamp, hantar terus pada kita, kita proses terus. Sebab ada setengah tu dia memang dia hantar stamping pagi, esok lusa tu duit memang dah masuk, sebab kita memang dah prepare all the supporting document tu. Okay. So ini adalah scope of funding. Yang saya letak merah ni, apa-apa pun slide ni semuanya saya ambil daripada guideline. So benda ni memang ada dekat dalam guideline. Okay, yang ini yang kita nak highlight lah. Untuk pergi ke luar negara, sama ada tuan-puan nak present paper ataupun untuk conduct the lab work, syarat pertama sekali mesti dapatkan written approval from the daripada pihak kementerian, maksudnya daripada bahagian dana. Hantar kepada bahagian dana dulu, jangan lagi sebulan tarikh nak pergi baru hantar Kalau boleh hantar lebih awal. Hantar dekat dia, sebab kita perlu bawa dekat dalam meeting dulu untuk tengok semua, dan baru kita boleh putuskan. Jika didapati tuan-puan pergi dahulu dan nanti baru masa kita buat pemantauan baru buat claim ke apa benda semua, yang itu memang kita tak consider, dan itu kita akan consider as perbelanjaan luar skop. So yang ini perlu dibiayai sendiri oleh pihak universiti ataupun penyelidik. So untuk pergi ke overseas ni yang boleh pergi seorang sahaja. Kalau pergi yang kita yang kementerian akan biaya seorang sahaja. Sama ada project leader atau co-researcher. Co-researcher ni boleh jadi siapa-siapa yang berada ahli dalam projek ni. Seorang sahaja yang kita akan biaya. Tapi kalau pihak group nak pergi lebih daripada seorang, yang kos lain tu di bawah pembiayaan sendirilah. So boleh pergi sekali sahaja sepanjang tempoh projek. Tempoh projek tu 24 bulan, boleh pergi sekali sahaja. Yang ini pun ada syarat juga nak pergi ni dalam tempoh progress of the project tu kita akan tengok juga semua So untuk siling untuk present paper tak boleh lebih daripada seminggu. Dan kos yang kita akan biaya untuk dua-dualah V21,000 dengan V29,000 tak lebih daripada 15,000. Untuk lab work pula tidak lebih daripada 2 minggu dengan kos tak melebihi 20,000. All in lah V21,000 and 29,000. Yang ni clear So yang ini scope of funding, ini cost center di pihak kementerian. Yang ini pun saya suka nak highlight juga kepada semua, especially kepada pihak RMC pun kena aware dengan perkara ini. Maksudnya setiap pembelian, setiap perolehan, apa jua barang untuk claim yang terlibat untuk projek ni kena ikut cost center yang telah ditetapkan oleh pihak kementerian. Jangan ikut cost center di peringkat universiti sebab contohnya ada setengah tu, kalau macam universiti, kalau pembelian bawah 3,000 dia letak bawah cost center lain kan. Tapi contohnya kalau pembelian walaupun bernilai 2,000 ke 3,000, kalau dia bawah contoh R&D equipment dengan accessories, kena letak di bawah V35,000. So nanti masa pemantauan nanti, pegawai pemantauan bersama dengan panel akan tengok setiap claim ni. So simpan semua receipt, simpan semua quotation, semua dokumen perbelanjaan ni perlu disimpan, sebab yang ini perlu dikemukakan kepada pihak kementerian untuk kita buat perakuan lah.
Sebab duit dah masuk dulu. Maksudnya universiti memang dah boleh guna duit tu dulu, tapi jangan nanti di kemudian masa kita tutup account for this project, project ni ada saving sebab perbelanjaan luar skop. Bukan sebab dapat reduce the cost ke, tapi sebab perbelanjaan luar skop. Sayang sangat sebab allocation memang dah approve, banyak ni memang dah boleh belanja, tapi sebab sedikit technical problem, kena pulangkan balik kat kementerian. So sekarang ni kementerian untuk projek RMK10 macam tu, kita akan tengok balik semua projek dan mana-mana projek yang ada saving, universiti kena pulangkan balik kepada pihak kerajaan. So yang ni clear semua? Ada soalan tak? Tak ada. Okey. So yang ini boleh tuan-puan boleh rujuk kepada kita punya guideline. Yang ini memang dah ada dekat dalam guideline. Ini V11,000. Yang ini pun saya nak highlight juga sebab bila kita terima permohonan untuk yang jadi RA, kita pakai term di kementerian, kita pakai term ni, kita sebut je lah kat sini untuk RA Research Assistant. Dia terpulang apa jua jargon di peringkat universiti. Sebab ada setengah universiti bila call dia kata, oh yang ni kalau masters tak boleh bayar 2,500, kena bayar 1,800. Kalau PhD baru boleh bayar macam ni, ada ada allocation kan. Cuma di pihak kementerian kita boleh bagi maksimum despite master students ke PhD student ke, kita boleh bagi maksimum 2,500 inclusive of deduction untuk EPF SOCSO. Sebab ada setengah tu minta dapat setengah universiti dapat bayar 1,800, ada yang 1,500, ada yang 1,200. While other university kita bagi sampai memang ada maksimum 2,500. So please make use of it lah. So yang ini untuk travel transportation, ini untuk lab work dan juga untuk conference and seminar. So untuk pergi conference dan seminar ni kita tengok progress of the project ni must be more than 50%. Maksudnya at least milestone tu dah, kalau ada 5 milestone, dah milestone ketiga, tengah-tengah milestone ketiga. So kita boleh letakkan nanti dalam kita punya costing tu, attend untuk conference ke seminar ni masa milestone ketiga. Okay, yang ini untuk rental. Yang ni kalau ada nak rent yang anything yang berkenaan untuk kegunaan projek tu. Yang ini untuk yang V28,000 ni sangat jarang orang pohon. Mungkin sebab terus nak pergi ke V35,000, dia terus beli baru instead of dia guna V28,000 ni untuk mana-mana equipment sedia ada di universiti. Yang ni boleh pohon juga Okay, so ini V29,000 untuk special service. Special service ni kita hanya akan buat perakuan pembayaran untuk perkara A hingga H saja. Ni je. Proofread tak termasuk tau. Okay, last one ini untuk R&D equipment. Yang ni untuk R&D equipment. Last kali ni. Purchase of personal computers, data logging, workstation, laptop, printer, server, hosting, toner, scanners ni not allowed. Tapi ada setengah projek tu dia boleh dapat sebab tengok nature of the project. Sebab nature of the project tu kita akan tengok lah. Maksudnya beli ni bukan untuk support dia punya, bukan sebagai supporting, tapi dia ni memang satu bentuk dia adalah main equipment for the project. So kita akan tengok nature of the project tu. Okay, so dah habis dah untuk ICF. Ada apa-apa soalan? Tak ada Okay, so ini saya share jugalah mengenai Mursyid R&D Fund. Mursyid R&D Fund ni yang boleh apply adalah pihak SME sahaja. Tapi dia mesti kena collaborate dengan sama ada dengan universiti, it can be IPTA or IPTS, dan dia kena collaborate dengan STI agency atau dengan mana-mana GRI. So kalau tuan-puan nak ada mengenali mana-mana SME yang nak bekerjasama, boleh maklumkanlah mengenai fund ini kepada SME. Just nak share, last sekitaran masa Januari baru ni, permohonan yang kita terima untuk masa tu Master R&D Fund dengan ICF sama banyak. Sama banyak. So maksudnya sebelum ni memang
sikit sangat yang memohon untuk Mesti R&D Fund. Sebab yang untuk Mesti R&D Fund ni dia punya, kita cap dia sehingga 3 juta. Okay? Tapi yang ini adalah co-funding. Maksudnya pihak kementerian boleh bagi up to 3 million. Tempoh masa projek 24 bulan. Cuma untuk memohon di bawah dana ni, dia kena ada POC dah siap POC lah. Okay? So this is definitions of the SME yang kita guna. This is a scope of funding. Setiap scope of funding ni nombor 1 sampai nombor 8 ni dia ada dia punya capping. Macam ni contohnya pilot plan, permohonan costing untuk projek ni, untuk pilot plan, allocated untuk pilot plan ni tak boleh lebih daripada 40%. Kalau market testing tak boleh lebih daripada 10%. Kalau special survey pun sama, tak boleh lebih daripada 20%. Okay, yang ni. So, saya pergi kepada next. Okay, yang ini pun boleh tak tengok dalam kita punya guideline. Memang kita letak clear lah apa yang kita fund dengan apa yang applicant ataupun pihak company perlu biaya. Okay. Yang ini kalau collaborator ni, yang ini bayaran ni, yang ni universiti boleh take note sebab kalau mana-mana SME approach contohnya pihak researcher daripada, dia memang dia approach contohnya researcher A, researcher B, tak walaupun daripada universiti yang sama, kita akan letak dia berkolaborasi dengan pihak UiTM. Memang kita tengok macam banyaknya SME berkolaborasi dengan pihak UiTM sebab kita akan tengok pihak UiTM bukan dengan orang yang sama, bukan projek yang sama. Sebab kami juga mengambil kira bahawa numbers researchers ni ramai, walaupun kata nama dia kita tak ada letak UiTM kita bagi sampai 10 je, dah lebih 10 tak boleh, tak ada. Yang itu memang kita tak ada sebarang kata apa, kita tak ada allocate kota-kota macam tu, memang tak ada. Okay, so yang ini selaku collaborator, tuan-puan boleh SME boleh membiaya untuk ni. Cuma duit ni kita tak akan bagi kepada pihak universiti. Contohnya dekat dalam posting nanti memang kita tengok ada allocation untuk universiti kan. Tapi keseluruhan fund ni, dana ni akan dimasukkan ke dalam akaun pihak company. Untuk Mesti R&D Fund, dia tak sama dia punya mode of payment dia dengan ICF. ICF disbursement kan, kita bagi dulu, pihak universiti belanja, cukup tempoh pemantauan, nanti kita akan check kan semua perbelanjaan tu. Unlike this one, yang ini adalah reimburse. Maksudnya upon stamping of the agreement, pihak kementerian akan buat penyaluran peruntukan sebanyak 20%, maksudnya 20% dulu daripada total approved fund. Maksudnya berapa yang katalah Mestek bagi luluskan 2 juta, 20% daripada 2 juta tu kita bagi dulu as a pendahuluan lah kepada pihak kementerian, pihak pemohon. Okey. Lepas tu masa dia nak yang advance tu untuk dia buat aktiviti pada milestone pertama. Memang tak cukup sebab tu dekat dalam untuk Mesti R&D Fund ni dia adalah co-funding. Pihak applicant pun dia kena top up juga. Okay. Bila dia selesai milestone pertama, dia akan handed out to kementerian report dan juga all the financial supporting document tu untuk kita buat perakuan untuk perbelanjaan semua. Maksudnya dia orang dah belanja dulu baru kita akan bagi. Tapi bila kita disperse katalah milestone pertama dia kita dah disperse balance daripada advance tu, kita akan disperse juga 50% pada next milestone kan, milestone kedua tu kita akan bagi, kita relieve 50%. Kita bagi jadi advance. Kita tetap akan bantu. Tak adalah dia memang belanja duit dia dulu baru dia claim, tak ada. Maksudnya kita sama-sama bantulah. So ini untuk Mesti R&D Fund. Okay, ini kita punya evaluation criteria untuk Mesti R&D Fund sebab capping dia lebih tinggi dan untuk Mesti R&D Fund ni dia lebih dah memang bukan TRL 3 dah
Jadi dia punya evaluation criteria dia akan lebih kita tengok dia in term of dia punya potensi, especially potensi untuk dikomersialkan tu. Kalau ICF ni dia berpotensi untuk dikomersialkan walaupun macam nampak jauh je kan. Tapi kalau untuk Mostly R&D Fund ni dia dah tak jauh sangat dah. Kalau daripada TRL 1 ke 9 ni dia mungkin pada TRL 5, TRL 6. Okay. So itu saja. Ada soalan apa-apa tak? Yeah. Okay. This is the application process. So I shared with all of you. This is our governance of funding from the application sampai project tu complete. Okay. From the application ni semua permohonan kita akan perlu melalui idana.mestek.gov.my. Lepas tu kita akan buat administrative vetting. Administrative vetting ni kita akan bagi peluang 2 kali sahaja kepada pemohon untuk lengkapkan whatever necessary document yang kita akan minta. Yang ni sama ada kita followed by email ataupun notification daripada IDANA. Lepas tu bila dah complete dekat administrative vetting ni, masa proses ni, baru kita akan jadualkan untuk kita buat nanti jadualkan kepada pitching. Okay? Bila dah ada pitching nanti, masa kat sini ada pitching yang guna evaluation criteria kalau ICF, ikut ICF punya kriteria. Okay, lepas tu yang kat sini kita akan pergi DCA dan due diligence ni jika diperlukan. Depends pada masa sesi pitching. Kalau sesi pitching ni memang mantap, dah tak ada apa-apa soalan tambahan, panel pun berpuas hati, jadi tak perlu due diligence. Okay, kemudian kita akan bawa kepada mesyuarat JSDM dan bawa kepada approval committee check by KSU. Lepas tu kita akan notify of result. Macam semalam kita ada meeting semalam. So adalah projek yang kita akan notify the result dia. Okay, so bila result dah keluar, so kita akan keluarkan offer letter. Offer letter ni kita akan bagi sekali dengan letter of acceptance untuk pihak applicant isi dan kembalikan semula pada kami dalam tempoh 7 hari. Dalam tempoh 7 hari dah terima. Sebab biasa kita akan email, kita akan send offer letter ni, kita akan email. So pemohon yang berjaya ni, so biasa yang dah berjaya ni kita panggil dia entity tadi selagi tak berjaya tu kita panggil dia applicant. So entity akan kemukakan letter of acceptance yang telah diisi kepada pihak kementerian untuk kita arrangekan mesyuarat memuktamadkan perjanjian. Yang ini kita akan tengok semua dokumen termasuk dokumen yang jadual perincian untuk milestone. So yang ini panel juga akan ada. Biasanya a week after dapat surat letter of acceptance tu, kita akan arrangekan terus meeting ni. Sebab yang meeting ni kita kena arrange, kita kena jumpa panel juga. So bila dah agreement semua dah complete, dah dapat buat bayar semua, berlangsunglah projek itu dalam tempoh yang telah yang dah dipersetujui lah 12 bulan ke 18 bulan ataupun 24 bulan. Untuk monitoring pula, tuan-puan akan melalui proses yang ni. Mana-mana projek contohnya akan dibawa sama ada this is our internal meeting lah, JKD is approval meeting. Mana-mana permohonan approval committee ni, JKD ni, Jawatan Kuasa Kelulusan Dana Mostly ni, dia bukan hanya meluluskan membuat pertimbangan meluluskan sesuatu permohonan, tapi jika ada special kata request kan daripada universiti kan, dia nak minta sebarang flexibility, sebarang tukar, adalah tukar skop ke, tukar nama projek ke, due to certain perkara sepanjang tempoh tu, so kita akan bawa juga. Kita akan tengok orang kata pemberat kepada permohonan tu, bawa kepada JPPD. Kalau masih tak boleh ni, kita bawa kepada yang check by KSU ni, this one is check by KSU. Yang ini kalau boleh tak nak cerita lah, sebab kalau boleh kita nak semua projek tu berjalan dengan lancar, siap dengan sempurna. So kita nak macam ni lah, end of the project report tu hantar, so kita akan keluarkan di pihak kementerian, kita akan keluarkan satu surat penyempurnaan. Maksudnya surat penyempurnaan ni dia akan tulis surat projek siap sempurna. Okay, projek siap sempurna. Kalau projek tu tak siap, kita hantar juga surat penyempurnaan, tapi kita tulis kat situ projek siap
tapi tidak sempurna. Tak sempurna ni maksudnya kemungkinan masa dia pohon projek ni ada 3 objektif, 2 objektif je dia achieve. Satu objektif tak achieve. So siap tak sempurna lah yang tu. Okay. So this is the procedure lah on how to apply ni. So untuk yang IDANA ni sehingga hari ini dengan esok dia masih guna lagi IDANA Mestek lepas tu baru dia akan tukar kepada Musti pula. Di dekat dalam kita punya yang IDANA Mestek ni dekat belah bawah tu so ada how to apply fine ni kalau untuk tuan-puan makluman je lah sebab saya percaya semua pun dah ada akaun masing-masing Okay. Ni saja. So saya nak share juga announcement as I mentioned before. So kita akan buat aktiviti penyelenggaraan server sistem IDANA pada hari Ahad ini sebab hari ini kita ada sesi pitching online so kita tak buat hari ini. BPTM request to do it on today. So kita tak dapat buat so kita propose sama ada hari Sabtu atau hari Ahad. So sekarang ni BPTM akan buat pada hari Ahad. So sepanjang hari Ahad ni nanti daripada 9 pagi sampai 9 malam tuan-puan tak boleh access to IDANA. Maksudnya kalau masa ni nak buat permohonan ke kan, nak hantar, nak submit permohonan ke, nak edit ke, nak apa, hari Ahad ni sistem ni akan ditutup operasinya dulu. So kalau boleh buat yang untuk hari ni ke esok ke sehingga jam 8.59 pagi Ahad tu tuan-puan digalakkanlah untuk buat. Kalau tak nanti selepas pukul 9 malam Ahad baru boleh buat. Okay. So lagi satu ini macam saya maklumkan juga tarikh tutup adalah pada 30 April dan tarikh tutup ni memang kekal untuk tarikh tutup ni sebab kita kalau boleh kita nak juga stick pada kita punya proses ni. Maksudnya proses penilaian ni kita akan lakukan habis bulan 4 ni, bulan 5 ni kita terus buat proses penilaian. Sebab sekurang-kurangnya by Mei ataupun Jun kita boleh buat, kita dah nak buat keputusan. Okay, kita nak notify result ni. Yang ini kalau tuan-puan tengok, ini ada kita punya email address. Ini untuk saya dan juga tim saya, seksyen penilaian. Boleh email kepada kami kalau ada apa-apa. Kalau tuan-puan nak call pun boleh. Email dulu, nanti kita akan bagi nombor handphone. Nombor handphone ni kita tak publish lah. Sebab yang ini kita buat semasa PKP fasa 1. So masa tu kita ingatkan 2 minggu sahajalah kan. Okay, tapi kalau siapa yang memang perlukan nak consult apa benda semua, nanti boleh email pada saya, provide my handphone number, nanti boleh call saya. Okay. So yang ini pun untuk makluman juga masih juga dibuka kepada kepada public tak kisah siapa. Jadi kalau pihak UiTM sampai semalam kemarin pun kami masih terima juga lagi proposal berkenaan dengan innovate to fight COVID-19. This is cadangan from our YB Minister. So YBKJ memang mengalu-alukan orang awam untuk kalau ada idea, cadangan, idea untuk macam mana kita nak combat the spread of the COVID-19. Cuma kalau boleh kan, sebab saya antara yang terlibat jugalah dengan ulasan proposal ni. Ini lainlah daripada yang dana yang kita ada tu. Cuma kalau boleh proposal tu memang di konsep note tu simple je. Cuma kalau boleh dimasukkan kat situ feasibility of the proposal project tu, feasibility dia, kalau dia buat ada tak sama dengan apa yang sekarang ni orang dah buat. Lepas tu cost tu kalau boleh letak, kalau nak buat satu projek tu berapa unit yang akan boleh dihasilkan, berapa banyak boleh digunakan, cost per unit tu. Lepas tu masukkan juga kalau ada material, letak material apa yang digunakan. So di peringkat kami, kita senang bila kita nak buat ulasan untuk penilaian, kita pun bantu kita untuk kenal pasti nak guna material ni lebih cost effective ke ataupun macam mana. Yang ni untuk yang this one is special for COVID-19 punya ni. Yang ini tak hantar dekat IDANA, tak melalui bahagian dana cuma bahagian dana dia terlibat proses selepas itu, lepas dah hantar ni. Yang ini tuan-puan boleh email kepada ni covid19@musti.gov.my.
Okey, boleh hantar ni. Kalau ada apa-apa soalan, boleh call. Yang ni pihak urus dia memang akan boleh bantu. Okey, itu sahaja daripada saya. Okey, dan terima kasih. Terima kasih Puan Nuraisha atas taklimat yang sangat bagus sebentar tadi. Baiklah, majlis kini membuka sesi soal jawab kepada semua para hadirin bagi menanyakan soalan mengenai taklimat sebentar tadi. Para hadirin boleh unmute-kan mikrofon untuk bertanya. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Warid daripada Fakulti Tadran Awam. Saya ada 2 soalan nak tanya. Okey. Berkaitan dengan market study. Jadi boleh Puan cerita sikit tak tentang cerita dengan lebih detail sikit, sebab di bahagian market study tu apa benda yang kita patut letak dan bagaimana kita buat market study tu untuk satu produk yang kita nak apply untuk grant ni. And then untuk yang kedua, boleh kongsikan tak sikit contoh-contoh projek yang dah berjaya dari segi dia punya skop dan apa yang kementerian lihat tentang projek yang berjaya tu. Contohlah beberapa contoh. Okey, itu saya. Sama, terima kasih yang bertanya. Soalan kedua tu memang soalan favourite Okey, soalan yang pertama, kalau untuk ICF ni macam contoh market study ni ada setengah projek tu dia ada setengah tu dia tak ada. Yang market study ni sebab macam saya maklumkan tadi kan, saya cakap dia ada potensi untuk dikomersialkan. Macam sekarang kita sangat-sangat menghargai jika researcher boleh dapatkan letter of intent daripada pihak industri. Maksudnya daripada pihak industri nak menunjukkan yang propose projek kita ni berpotensi untuk dikomersialkan. Biasanya untuk market study ni, untuk kita tengok contohlah kalau ada produk ni, bila dia masuk dekat market, dekat shelf tu dia laku ke tak laku, orang guna ke tak guna. Maksudnya sebab kita akan buat produk ni sebab dia mesti ada elemen of R&D. Adakah nanti public, untuk contoh saya sebagai pengguna, bila saya pergi ke shelf untuk membeli, adakah saya beli benda yang sama, fungsi yang sama tapi ada sedikit tambah baik dengan harga yang lebih mahal, sanggup tak saya nak keluarkan duit untuk itu? Jadi biasanya market study ni lebih kepada untuk tengok marketability of the product itself. Boleh jual ke tak boleh jual? Boleh dimarketkan ke tak boleh market? Boleh orang kata ada pasaran ke ataupun tak ada? Yang ini lebih kepada untuk market study. Yang ini lebih yang ini. Tapi kalau macam tu ICF, yang ini biasanya lebih kepada untuk mesti R&D fund lah, sebab mesti R&D fund ni dia orang memang dah ada POC. Kalau macam ICF, dia baru kan nak bangunkan POC kan. Boleh juga kalau nak dapatkan market survey ni. Okey, jadi salah satu market survey yang kita perlu buat tu surat daripada company itu sendiri yang maksudnya betul, sebab contohnya ini saya soalan bocor jugalah ni Kalau tuan-puan boleh manage to get the letter from the industry industri memberi sokongan, kata projek ni memang mempunyai daya saing, mempunyai keboleh pasaran, berpotensi ke apa benda semua, you enclose that letter to the masa kalau katalah nak submit ni dah tak sempat kan, nanti masa pitching datang bawa, sebab kami akan bawa projek tuan-puan ni. Kalau kami pegang urus dia ni, saya ada tim saya yang nama yang ramai-ramai tadi tu kan, we are the one yang akan present proposal tuan-puan sampai ke approval committee. So kalau ada yang tu, so kita lebih mudah lah kita nak, maksudnya bila kita nak present tu, okay, dia dah buat market study ni buat kat mana, dan nanti nyatakanlah dah buat dekat mana, berapa dia punya skop yang dia akan buat. So apa yang market study yang tuan-puan buat, letakkan dalam, kalau boleh dalam satu proper proper dokumen lah. Okay, kalau ada cover letter lagi bagus, misalnya record market study yang telah dibuat semua memang tu. Dan ini sebenarnya market study ni kena buat masa dekat dalam milestone. Maksudnya masa dalam tempoh pelaksanaan projek tu sebab baru buat market study. Cuma yang awal macam saya cakap tadi tu, dia adalah untuk dapatkan daripada industri sahaja. So nanti untuk market study ni, masa kita propose, nanti panel akan bantu tuan-puan masa pitching session tu, panel akan bantu tuan-puan macam mana nak tambah baik lagi.
milestone ataupun orang kata perincian proses aktiviti yang akan berlangsung sepanjang projek ni dijalankan nanti. Okay, so yang kedua nak bagi contoh-contoh projek kan. Contoh projek ni saya tak adalah bagi contoh projek macam saya cakap tadi soalan bocor tadi. Satu yang paling penting sekali masa isi borang permohonan tu, bila letak objektif ni memang kena clear. Maksudnya janganlah letak ingin membangun benda yang orang kata verb yang kita tak boleh nak ukur. Kalau boleh letak, dan satu objektif, satu verb. Nak membangunkan apa kalau dia melibatkan sebarang piawaian sekurang-kurangnya mencapai piawaian coding sekian. Okay, kedua, untuk menghasilkan contoh 1 liter macam baru ni lah ada orang tersilap kata diletak untuk menghasilkan 10 liter air suling yang telah biru-biru ni. Sebenarnya 10 liter tu memang tak boleh capai, sebenarnya 1 liter je boleh. Tapi masa dihantar proposal tu, masa pitching, panel dah maklumkan dan memang diakui kesilapan untuk typo tu, dia betulkan lah. So, tapi dia kena letak 1 liter. Jadi masa end of the project report nanti dia tengok capai tak 1 liter tadi. Kalau dia nak capai sebarang certification yang dikata minimum piawaian sekian, capai ke tidak. So itu untuk objektif. Yang paling penting objektif memang kena clear. Yang lepas tu dia tak boleh fundamental lah. Macam saya maklumkan tadi sebab di pihak kementerian projek kita ni dia bukan bersifat fundamental, dia adalah applied research. Maksudnya bila kita buat ni kita dah boleh nampak dia punya potensi keboleh pasaran dia. Potensi untuk dikomersialkan kita boleh nampak benda ni. Okay, saya menjawab soalan tu tak tuan? Ya, thank you. Okay, ada soalan lain lagi ke? Puan Aisyah, ada dekat chat tu ada soalan daripada Itulah saya tengok chat ni ada sampai 36 ni kan. Dr. Aida. Okay, Assalamualaikum. Saya ada soalan lagi. Okay. Saya Nur Safarina daripada Fakulti Kejuruteraan Awam. Sebab saya dah go through dia punya form. Saya dah ada email last week rasanya dah email kepada Puan Aisyah. Saya macam ada nampak lah nama Safarina Okay. Ada beberapa soalan dalam email tersebut lah. So mungkin nanti kita macam ni lah, macam saya maklumkan tadi, jika ada apa-apa soalan, sebab macam ni, dia setengah orang dia nak tanya soalan, dia punya soalan tu direct lebih kepada detail kepada dia punya propose project. Mungkin rasa lebih selesa untuk email, boleh email, drop the email pada saya. Kita akan cuba sedaya upaya untuk jawab sebab biasanya kita ada tim kita tahu untuk kita akan discuss sebab kita akan ada tim IT especially kalau melibatkan sistem. So untuk yang Puan Safarina nanti saya akan reply sebab saya memang baca dah email tu, cuma saya tak sempat nak reply sebab kita terima memang banyak sangat email sebab orang tak boleh datang. Sebab sebiasanya kalau dekat kementerian kita akan ada satu klinik dana tau. So klinik dana tu lah yang kita akan buat biasa hari Jumaat, memang public akan datang lah dekat office kita, memang bawa proposal. So kita akan entertain one to one. Kita akan tengok satu untuk setiap permohonan tu. Nanti kita akan terus discuss masa tu lah yang mana kita kalau kita nak tambah baik ke, yang mana kita boleh bantu. Cuma in term of technical of the project tu, yang itu je kami sebagai urusetia tak boleh nak touch. Sebab yang itu nanti akan jadi panel tu bukan kami, yang akan jadi panel dia kita ada list of panel penilai kita. Sebab pernah lah jadi case kan sebelum ni bila kita kata okey boleh tak kalau buat macam ni. Lepas tu applicant tu buat. Lepas dia buat, dia tak tunjukkan pada kami tau. So masa teaching dia kata, oh ni urusetia yang buat macam ni. As if macam urusetia cakap tu macam confirm projek ni boleh lulus. Sedangkan masa kita cadang tu kita kata, boleh tak cadangkan ya. So lepas tu kita ambil pendekatan in term of technical, kita dah tak sentuh. Cuma in term of takbir urus permohonan, macam mana nak ni, ataupun cara nak pun sebab administratively masih dekat kami, yang itu je kita akan cuba bantu. Okay Puan, nanti saya reply email Puan Okey, cuma saya ada satu lagi. Saya cuma tadi Puan ada cakap berkenaan R&D kan untuk ICF tu. Sekiranya satu projek tersebut adalah dia adalah untuk membangunkan sesuatu framework saja, let's say is like a design framework kepada industri. Adakah itu dikira juga sebagai R&D?
ataupun sebagai bukan kita untuk bukan R&D? Masuk Puan, akal. contohlah ini nak membangunkan framework kan, maksudnya benda ni tak pernah buat lagi Kalau ikutkan, kalau my project tak pernah lah lagi di Malaysia ni. Sebab kita akan tengok tau, saya tak boleh, sebab tu macam saya cakap, in term of technical, saya tak boleh kata framework tu boleh ataupun tak boleh. Tapi kita akan tengok, kalau projek ni, macam contoh tak pernah buat, dia sifat fundamental ke tak fundamental, kita akan tengok dia apa the details yang nanti masa Puan submit projek tu. Sebab tu saya cakap, kalau untuk submit projek tak ada masalah, boleh submit je. Nanti kita akan masa administrative vetting in between tu nanti kita akan tengok balik. Sebab kalau macam Puan bagi tahu kat saya boleh framework ke tak boleh ni, saya akan cakap kalau dia bersifat fundamental memang kita tak consider lah. Maksudnya dia buat tapi dia nak membangunkan, Puan nak membangunkan framework untuk satu industri ke atau untuk satu company ke untuk satu pihak? Industri. Soalan. Untuk satu industri. Yes. Okey, kalau Puan nak beli untuk satu industri, contohnya industri pembinaan Yes. Okay, for the construction industry, untuk industri pembinaan, kalau Puan boleh dapat, macam saya cakap tadi, surat daripada pihak industri, kan, persatuan ke apa, Puan boleh dapat, Puan boleh menjadi supporting kepada kami, tak ada masalah Puan. Oh, okay. Sebab tu kita akan tengok juga, dia tak nak for the sake of macam bagi idea je, idea baru nak buat, baru nak test. Yang itu kalau fundamental memang kita tak pertimbangkan lah sebab kita tak nak redundant peranan kita dengan peranan daripada pihak KPM KPT. Itu kita tak nak. Okay, dah. Itu saja. Terima kasih. Itu je. Ada lagi? Hello, Assalamualaikum. Apa ni, saya nak tanya, saya Aida daripada Fakulti Sains Gunaan. Saya pada masa yang sama saya pun ada startup. So adakah saya layak memohon, startup saya layak memohon grant Musti R&D tu? Lepas tu nanti dia nak collaborate dengan siapa Puan? Maksudnya saya cari collaborator lain lah daripada fakulti lain. Is that okay? Boleh? Maksudnya startup tu dia nothing to do dengan UiTM? Startup tu memang dalam UiTM lah, startup UiTM. Oh, startup UiTM. Okey, startup UiTM, lepas tu dia nak collaborate dengan UiTM. Saya cadangkan Puan cari lagi satu universiti, local universiti untuk collaborate juga. Tapi startup universiti boleh mohon lah maksudnya? Boleh. Startup universiti boleh pohon. Okey. Terima kasih. Okey. Puan, saya nak tanya Puan. Ya? Berkenaan dengan MOU dan juga agreement, katakan sekiranya universiti ada agreement ataupun MOU dengan institusi yang sama dalam masa setahun atau 2 tahun, bolehkah MOU tersebut digunakan sebagai blanket untuk application ICF? Dia tak ada masalah sebenarnya. As long as masa dalam tempoh masa pelaksanaan projek tu nanti, MOU tu dia masih valid. Sebab kita tak nak jadi, macam contohnya, masa dia ada hantar, dia banyak kes lah baru ni kan, dia dah nak expired lagi 8 bulan. Maksudnya masih dia hantar permohonan tu, dia nak expired lagi 8 bulan. It doesn't make sense lah kan, sebab kita nak MOU ni dia mesti valid throughout pelaksanaan projek tu juga. Betul, faham. Dan ada dinyatakan situ ada add tu dengan agreement. Maksudnya adakah MOA ataupun LOI di situ yang dimasukkan agreement? Yang agreement ni biasanya macam ni lah. Kita tahu proses tu memang ambil masa kan. Mana-mana dokumen yang sehinggalah kan. Ni saya cakap lah, sehingga kalau projek tu kita hari ni dah macam semalam kan, meeting approval committee dah meeting kan. Projek ni diluluskan kepada UiTM dengan sekian-sekian jumlah. Tapi kalau sebelum kami bawa tu dokumen tu masih tak lengkap, kita tak akan bawa untuk projek tu. Jadi kalau boleh, kita masih, betul lah macam saya cakap, kita macam bagi masa lagi lah. Tapi janganlah macam sampai to the end tu dah lepas kita bawa ke strategic committee, dokumen masih tak lengkap lagi. So the incomplete dokumen yang tidak cukup ni boleh salah satu sebab yang kita akan tolak permohonan walaupun permohonan tu berpotensi. Sebab kita tak nak nanti jadi isu sebab benda ni ada collaboration kan. Itu saja. Tapi macam saya maklumkan tadi, kalaulah dia masa pohon ni ada lagi tempoh contoh setahun lagi nak tu, boleh nyatakan kat situ
tarikh akhir katalah MOU ni sekian-sekian tarikh dan kata memang akan disambung ni, maksudnya ada bagi satu bentuk jaminan jugalah kepada pihak kementerian. So kita tahulah that university you are working on this one. Okay? Terima kasih Puan. Terima kasih. Okay, sama. Saya ada dapat soalan ni tau daripada Profesor Dr. Yupika kan. Ya. Bila result ICF bulan Februari, dia tak ada result ICF bulan Februari, dia sebab kita ikut kitaran, permohonan kita adalah pada bulan 1, 4, 7 dan 10. Untuk bulan 1 sepatutnya dah keluar result pada bulan 3. Tapi bulan 3 hari tu due to restructuring of the ministry, KA2 semua tu, so kita tak dapat buat approval committee punya meeting dan juga ada beberapa projek yang kita tak boleh buat sesi pitching yang sekarang ni kita tengah reschedule buat secara online. So kita jangkakan by bulan depan selesai semuanya untuk kitaran Januari. Okay? Okey, ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi tak? Yang ni tadi saya dah jawab daripada Dr. Aida, startup universiti boleh apply. Kalau untuk ni daripada Profesor Madya, Dr. Sharifah Aminah, doktor pernah tanya saya juga kan. Research material tu, yang untuk mostly research material tu memang doktor ikut vote yang kita bagi. Yang mana vote yang kita bagi tu, yes betul, 26,000 yang tu memang kena rujuk dekat situ lah. Ni ada Puan Nur Aisyah, boleh kongsikan nombor untuk dihubungi? Terus bagi kat sini ke? Rasanya boleh. Boleh, tak ada masalah. Kalau boleh, kalau WhatsApp saya ke kod kadang-kadang saya kalau nombor yang saya tak save ni kadang-kadang saya pun tak angkat dan ke, boleh just WhatsApp dekat saya dulu, bagi tahu nama lah kan tiba-tiba tanya soalan saya pun tak tahu nak save macam mana. Nombor saya 012 259 259 8295. 8295 012-259-8295. Saya tulis kat chat ni juga. Alright. 259-8295. Okay. So ni boleh contact saya kat sini ataupun melalui ni jugalah. Kalau lah kata kan, contohnya macam takut kalau ni saya dah ni, kalau saya tak ni, saya akan cuba untuk facilitate as much as I can. Kalau ada sebarang kekurangan dan kelemahan di pihak saya tu, saya minta maaf ni disclaimer, minta maaf siap-siap ni kan. Sebab sebenarnya saya pun personally I'm adapting lah with this new normal, sebab biasa kita ada bila saya ada meeting, I have my team untuk take note on this one. Dia orang boleh access saya punya email, PC untuk tengok, untuk bantu kan. But now kita dah jadi macam one man show tau. Saya seorang, yang team lain pun seorang. Lepas tu nanti kita kena arrange another Skype meeting untuk coordinate. So we are adapting on this one lah. Tapi meeting pun kadang lewat petang sampai ke malam ke apa benda semua kan, sebab semua orang ada jadual yang ni, so kita kena tengok back to back lah. Alright. So that's all from me on behalf of the ministry. I would like to thank Puan, ada satu soalan lagi. Ada soalan lagi. Daripada Profesor Dr. Kong Heng Yen, is the letter of intent from industry good enough upon the submission of the ICF application? Saya pun nak tanya soalan. Dia good enough upon ni, macam saya cakap, letter of intent ni adalah bonus kepada permohonan. Bonus kepada permohonan, sebab kita, maksudnya bila kita, dalam banyak-banyak permohonan yang kami terima ni, katalah daripada untuk ICF ni, yang kita terima ni, kita bukan nak cari mana yang tak best tau, kita nak cari which one is the best. Sebab semua permohonan adalah yang bagus. Kita bukan nak reject, ini tak bagus lah. Kita nak cek paling bagus. Yang paling bagus sekali bila dia ada bagi kita the bonus, ada wow factor dia lah. Maksudnya ada bonus. Yang ni ada letter of intent ni. Maksudnya bila yang itu, yang panel pun akan tak adalah masa pitching panel boleh tanya, boleh tak dapatkan yang ni. So kita ambil masa baru nak dapatkan. So kalau boleh yang ini kita dapatkan dulu.
Kalau menjelang ke minggu depan 30 hari bulan tak boleh dapat lagi, macam saya maklumkan, boleh nyatakan kat situ letter of intent sedang dalam proses dalam ini. Jadi kita boleh nampaklah usaha tu. Nanti bila kena submit, boleh submit surat tu kepada pihak kementerian. So apa-apa pun the main document dia mesti MOU. LOI is a supporting to strengthen the application. Betul. MOU tu sebab ini adalah MOU ni doktor, dia adalah memang antara UiTM dengan international collaborator. LOI ni untuk kita bantu pihak urusetia, panels, untuk kita untuk melihat potensi projek ini di masa hadapan. Sebab LOI tu dia lebih spesifik. Kadang-kadang LOI tu dia boleh terus kepada projek tersebut. Betul kan Puan? Betul. Dan ini kita nak, kalau contohnya macam tadi Puan Sarafina tanya, dia nak bangunkan ni, katalah daripada industri memang dia spesifik. Dia kata projek framework yang nak dibangunkan oleh pihak UiTM sekian ini memang berpotensi. Boleh jadi macam tu. So benda tu lebih kuat. Maksudnya kita tahu pihak industri memang dia pun tengok orang kata apa objektif projek ke details of the project, dan dia memang boleh nampak apa masa depan projek itu nanti. Okey, ada apa-apa soalan lagi? Dari 137 partisipan lah. Tadi saya tengok ada sampai 170 lebih. Thank you so much for attending this one. Okay. Doktor ada soalan lagi dari dekat chat. Dr. Chua. Dr. Chua tanya apa Dr. Chua? How about MOA? Yang mana dekat tu Dr. Chua Yung An. Dr. Chua. How about MOA? Kenapa dengan MOA tu? Dr. Chua, come on. Mana Dr. Chua? Hello Dr. Chua. Dr. Chua tak ada itulah. Saya kalau soalan pendek macam tu saya tak pandai nak jawab. So saya akan macam saya akan tanya soalan. Macam saya ada. Dr. Chua, I nampak Dr. Chua tadi. Dr. Chua. Hi Dr. Chua. Alright, okay. Yes, Dr. Chua. Okay, soalan tu. Kalau kita punya counterpart tu daripada universiti luar, tapi kita ada MOA instead of MOU, dua tu berbeza kan, tapi terima tak untuk ICF ni? Untuk permulaan macam saya cakap, kita terima dulu. Tapi pada yang sesama, sehingga projek ini diteruskan, semua dokumen yang kita nak, kalau nak MOU semua mesti dah ada. Untuk awal ni to accompany the submission ni kita terima dulu lah. Macam saya maklum, apa-apa pun kena maklumkan kita dengan cover letter on what are you doing. Maksudnya ada dokumen yang tak dapat kumpulkan bersama tapi sedang diusahakan, maklumkan kepada kita. So kita tahulah, sebab masa nanti kita buat proses administrative vetting tu, masa vetting tu kita memang akan take note mana-mana projek yang memang MOA dia dah ada, MOU dia on the way. So kita akan take note one. So kita tidak meletakkan projek tu dia gagal di peringkat administrative vetting due to incomplete document. Sayanglah macam tu. Okay. Alright. Okay, terima kasih Pak Aisyah. Right. Okay. So ada soalan lagi? Tak ada? Okay, Nani. Okay.